hidayah dalam hati kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada malam ini sebenarnya jadual Al-Fadhil Ustaz Sapidin, tapi beliau tak dapat hadir, insya-Allah akan digantikan oleh saya. Dan ini kali kedua saya datang ke sini. Kali pertama Ramadan tahun lalu, insya-Allah saya masuk sini, dan insya-Allah ni kali kedua. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dan seterusnya dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulakan, sebelum yang belum niat i'tikaf tu boleh niat dulu i'tikaf. Sebab apa? Tu bonus pahala yang Allah berikan kepada kita, insya-Allah, duduk di dalam rumah Allah, duduk dalam majlis ilmu. Sebab Nabi Allah yang mulia bersabda, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, syaratnya dia menuntut tadi kerana Allah, fahuwa fi sabilillah hatta yarji, maka dia berada pada jalan Allah sehingga kembali lagi ke rumahnya. Insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk golongan para ahli syurga, dan mudah-mudahan kalau tak sampai kita ke sini, insya-Allah kalau Allah jemput kematian kita standing dengan para syuhada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita pada malam ini adalah penyakit akhir zaman. Seperti mana yang kita maklum, Nabi Allah mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita bahawa akhir zaman nanti akan datang satu penyakit, dan penyakit ini cukup bahaya dan lebih berbahaya daripada COVID-19 yang sekarang ni tengah beredar. Jemaah dirahmati Allah. Jadi kita tentang COVID-19 ni, jangan lupa tiap kali keluar rumah, ke mana-mana kita pergi, jangan lupa untuk ucapkan Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'il alim. Dan yang kedua, selalu sebut Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Masing-masing ada dalil daripada hadis dan ada sebahagian termasuk dalam tafsir Quran. Nah, jadi jemaah rahmati Allah, COVID-19 ni makhluk Allah, Allah yang perintahkan dia. Nah, jadi kita minta jangan pernah takut dengan makhluk Allah tadi, tapi takutlah dengan Sang Pencipta kita. Nah, walaupun begitu, tak boleh juga kita anggap ringan tentang kebersihan. Kena selalu juga kita mencegah, kerana prevent is better than cure. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Kita amalkan, insya-Allah, mudah-mudahan kita ini terhindar daripada penyakit yang berbahaya tadi. Baik, insya-Allah. Penyakit yang kita bahas pada malam ini, penyakit yang cukup bahaya akhir zaman yang Nabi sebutkan dahulu, ini disebut dengan wahan. Wawhanun. Seberapa bahayakah dia, dan kenapa Nabi sebut awal-awal jemaah? Kalau tak bahaya, Nabi tak sebut. Kalau ia tak mudarat kepada umat Nabi, Nabi tak akan sampaikan. Bukti Nabi sayang dengan kita, bukti Nabi cinta dengan kita, Nabi ingatkan supaya apa? Kita terhindar daripada penyakit tersebut. Baik. Wahan ini apa? Kalau daripada sudut bahasa, ia artinya buruk. Sesuatu yang buruk. Tapi berkenaan penyakit ini ada dua hadis yang akan kita kongsikan sama-sama. Yang pertama, wahan ini Nabi sebut dalam hadis adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Jadi jemaah dimuliakan Allah, berkenaan dengan takut mati dan cinta dunia, ada satu hadis yang kita perlu bahas sebelum kita go through hadis inti atau poin hadis yang akan kita bahas. Hadis pertama ini yang menjadi muqaddimah jemaah rahmati Allah adalah hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, dan Nabi berkata, man ahabba liqa Allah, barang siapa yang suka jumpa dengan Allah, ahabballahu liqa'ah, maka Allah pun akan suka jumpa dengan dia. Kemudian Nabi sebut lagi, wa man kariha liqa Allah, barang siapa yang tak suka jumpa dengan Allah, karihallahu liqa'ah, maka Allah pun tak akan nak jumpa dengan dia. Kemudian Aisyah secara refleks berkata,
Fakultu ya Nabiullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami semua ini takut maut, akrahiyatul maut. Kami semua ni takut mati. Kerana apa? Yang Nabi maksud dengan orang yang tak nak jumpa dengan Allah adalah orang yang takut mati. Kerana terputusnya kita dengan dunia, maka bersambunglah kita di alam seterusnya dan kita menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Baik. Dan Aisyah reflect, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami semua takut mati. Adakah kami termasuk dalam hadis ini sehingga Allah tak nak jumpa dengan kami? Kemudian Nabi menjawab, faqulna Nabi berkata, faqala laisa kadzalik, bukan macam tu. Tetapi wahai Aisyah, walakinnal mu'min yang iza bushra bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah. Yang dimaksud dalam hadis ini, wahai Aisyah, seorang mukmin jika diberi khabar gembira tentang rahmat, ridha Allah, syurganya, kemudian suka bertemu dengannya, maka itulah yang dimaksud oleh Allah dalam hadis ini. Barang siapa yang dikhabarkan tentang syurga, barang siapa yang dikhabarkan tentang pahala, barang siapa dikhabarkan tentang macam-macam kebaikan, dia suka untuk berhadapan dengan perkara-perkara tersebut, maka inilah yang dimaksud dengan orang yang suka jumpa dengan Allah, Allah pun suka jumpa dengan dia. Tapi orang kafir, bila disebut tentang siksa dan murka Allah, dia khawatir, dia tak nak jumpa dengan Allah, dia tak nak mati. Lantas Allah pun tak suka juga jumpa dengan dia. Hadis tadi riwayat Imam Muslim, nombor hadis 2689. Hadis Muslim 2689. Jadi jamaah rahmati Allah, kalau pengalaman saya dalam bidang rawatan Islam, bila mana kita berhadapan dengan jin cukup takut dengan ayat yang berkaitan tentang, pertama, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Yang kedua, berkaitan tentang azab, berkaitan tentang api neraka. Dia cukup tak suka, dia cukup benci, dia cukup panas. Sebab apa? Sebab itu yang Allah janjikan. Kerana apa? Dia murka pada perintah Allah. Dia marah, dia tak suka, dia melanggar, dia menghindar, dia melawan perintah Allah. Dan bila Allah janjikan neraka untuk orang macam ni, makhluk macam ni, maka dia benci untuk berhadapan dengannya. Dan insya-Allah, sebab tu kita kalau boleh selalu amalkan ayat-ayat yang Allah turunkan dalam Quran, apatah lagi bila ayat tu menyentuh tentang neraka, menyentuh tentang azab. Itu cara kita untuk muhasabah. Kita tak ada tempat lagi nak refer melainkan Quran je. Dan jadi balik pada hadis pertama, para ulama menggolongkan takut pada mati menjadi dua macam. Okay? Ulama kita golongkan takut pada mati menjadi dua macam. Yang pertama, takut yang tidak tercela. Yang kedua adalah takut yang tercela. Okey, takut yang tidak tercela dan takut yang tercela. Takut yang tercela ni macam mana? Takut yang tercela adalah orang yang takut mati, menunjukkan tanda lemahnya iman. Takut macam ni muncul kerana dia berada dalam kelazatan dunia. Dia berasa seronok dengan apa yang dimiliki di dunia, merasa nyaman dengan apa yang sehingga dia takut untuk melepaskan dunia. Ini adalah takut yang dicela oleh Allah dan Nabi-Nya. Kemudian yang kedua, takut yang tidak tercela, ini adalah takut yang ia menjadi fitrah asas dalam hidup. Seperti mana Aisyah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi sebut, dia terus jawab, dia terus tanya, kami semua ni takut mati, aku pun takut mati. Adakah kami termasuk dalam golongan orang yang tadi Allah tak nak jumpa dengan kita? Nabi jawab apa? Laisa kadzalik, bukan macam
Macam tu. Ini menjadi dalil bahawa bila mana orang yang takut mati, takut tu fitrah. Memang semua orang takut mati. Tak ada orang berani bunuh diri. Semua orang takut mati. Dan kalau takut mati tu fitrah, insya-Allah itu tanda takut yang tidak tercela. Ini hadis yang pertama. Dan bila kita linkkan dengan hadis yang kedua jemaah, kita linkkan dengan hadis yang kedua, ini Nabi jelaskan lagi seperti mana Allah berfirman kepada Nabi kita bahawa akhir zaman akan ada tanda-tanda untuk kita detect kita ni dah kena belum penyakit ini. Nah, itu ada tanda. Macam COVID-19 kan, orang tahu nama COVID-19, tapi macam mana orang boleh tahu kita dah terkena penyakit itu? Ada tanda-tandanya. Antaranya batuk, kemudian seselma, kemudian apa? Susah bernafas, kemudian demam yang turun naik, demam yang terlalu tinggi, sakit radang di sini, macam-macam. Itu tanda. Jadi kita tahu, oh orang ni kena penyakit COVID-19. Oh orang ni kena penyakit influenza A. Oh orang ni kena penyakit sekian-sekian. Ada tandanya. Begitu juga dalam hadis kedua, Nabi bahaskan ada tanda seseorang itu terkena penyakit wahan. Apa dia? Kita simak baik-baik. Hadis daripada Sauban. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, hampir sahaja umatku akhir zaman dikerumuni oleh orang kafir seperti mana semut mengerumuni makanan. Baik. Berarti akhir zaman Nabi nampakkan pada kita, akhir zaman ni antara tanda orang yang terkena penyakit ni, efek dia menyebabkan musuh Allah ramai datang pada umat Islam. Ini pertama. Kemudian perhatikan lagi tanda yang kedua, antara tanda yang kedua Nabi sebutkan masih dalam hadis yang sama, dan seseorang bertanya kepada Nabi kita, wahai Rasulullah, katakanlah pada kami, adakah sebab waktu tu jumlah kami sikit sehingga dia orang datang ni kerumun pada kami, macam kami ni macam kami ni lemah, macam kami tak ada apa, adakah sebab kami sikit? Kemudian Nabi menjawab, la, tidak. Walakinna aktharahum, kamu tu banyak jumlah dia, banyak sangat akhir zaman tu, banyak. Tapi ini poin kedua, antara tanda pertama, Allah akan buatkan musuh-musuh Allah ni menghampiri orang Islam. Banyak jumlah dia. Semut kalau kerumun makanan tu kecil kan, tapi semut tu banyak. Kemudian yang kedua, antara tandanya bila seseorang tu terkena penyakit ini, yang kedua, Allah berikan dia sifat. Allah berikan dia sifat. Sebab bila orang Ansar tu tanya, adakah sebab kami sikit? Tak, sebab kamu banyak. Dan Nabi kata lagi, Allah akan hilangkan, Allah akan jadikan kamu ini ibarat sampah yang dibawa air hujan. Atau dalam riwayat yang lain, Nabi sebut seperti mana buih di laut. Taib, dalam tanda kedua, orang yang terkena penyakit wahan ini jemaah, dia adalah Nabi contohkan macam orang yang dibawa sampah yang dibawa oleh air hujan, atau dalam riwayat lain macam buih di laut. Kalau kita terjemahkan hadis tadi, para ulama kita sebut ia adalah mewakili akidah umat Islam yang cukup lemah. Tandanya orang terkena penyakit ini, iman dia cukup lemah, mudah dijual beli, cukup rapuh, mudah hancur, tidak bersinar. Kalau kita tengok Ustaz Nazri Raihan disebut dalam lagunya, iman adalah mutiara, betul? Iman adalah mutiara. Mutiara ni benda mahal, benda yang bersinar, susah betul nak cari mutiara ni. Dan itulah kiasannya. Nabi sebut akhir zaman ni iman orang ni cukup rapuh, tiup hancur je. Contoh, sebab tu Nabi contohkan macam apa? Buih di laut. Kenapa Nabi contohkan macam buih di laut? Kita tengok. Pertama, buih di laut jumlahnya banyak. Sesuai dengan muqaddimah hadis Nabi, musuh-musuh Allah ini akan datang menghampiri seperti mana semut datang pada makanan. Jumlah kita bukan sikit, tapi banyak. Sama macam buih di laut. Jumlahnya banyak je. Baik. Kemudian
Kenapa buih di laut? Kita tengok. Kalau ombak tu menerpa ke depan, buih tu pergi mana? Dia pergi depan kan? Dia ikut arus tu. Kalau ombak tu ke kanan, mana buih tu pergi? Dia ke kanan. Kalau ombak tu ke kiri, mana dia pergi? Buih tu ke kiri. Kalau ombak tu masuk atau ditarik balik ke dalam laut, mana buih tu pergi? Dia masuk lagi dalam laut. Jemaah dimuliakan Allah, akhir zaman, serapuh itu Nabi contohkan iman seseorang. Tak terkecuali saya yang berada ke atas ni. Termasuklah saya jemaah. Semua orang. Nabi sebut semua orang. Tak terkecuali. Dan ini bahaya. Dan itu tanda kedua, lemahnya iman seseorang. Dan yang ketiga, masih dalam hadis yang sama, Nabi sebutkan lagi, dan Allah akan hilangkan rasa takut pada hati musuh kamu. Ini tanda ketiga. Tanda ketiga, kita ini tidak pernah lagi ditakuti oleh musuh-musuh Allah. Jemaah yang dimuliakan, agak-agak apa yang menjadi kelebihan tentera Muslim dahulu? Tentera Muslim dulu, antara kelebihannya, mereka cukup ditakuti oleh musuh Allah. Cukup takut. Sebut nama, gerun. Tak perlu jauh. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala, ini sebutnya nama Umar, gerun. Musuh-musuh Allah ni gerun je. Takut dia. Berdebar-debar hati dia. Kenapa? Kita tengok. Awal peperangan Badar, kemudian peperangan seterusnya Khandaq, sehinggalah akhir hayat Nabi, diteruskan lagi oleh para pejuang-pejuang, mujahidin-mujahidin, para khalifah. Mereka termasuk tentera yang unggul, cukup digeruni musuh. Tariq bin Ziyad, kita tengok lagi macam-macam, Sultan Muhammad, dan macam-macam lagi lah. Kerajaan-kerajaan Islam dulu cukup ditakuti musuh. Kenapa jemaah? Sayyidina Umar pernah sebut, wahai saudaraku, Allah beri kemenangan pada kita sebab dalam hati kamu tak ada lain, hanya Allah. Tapi kalau dalam hatimu diganti dengan selain Allah, percayalah wahai saudaraku, kau akan jadi manusia yang paling lemah, kau akan jadi manusia yang paling buruk dan mudah ditindas. Perkataan itu dipakai oleh musuh Allah sampai sekarang. Tentera Islam dulu, dia tak harap apa pun. Dia tak harap harta, dia tak harap imbuhan, dia tak harap pangkat, dia tak harap apa-apa pun. Dia hanya harap syurga, hanya harap rida Allah. Itu yang dia kejar. Dan itu membuat tentera-tentera Muslim dahulu kala cukup kuat, cukup perkasa dan cukup digeruni oleh musuh. Walaupun depannya 10 orang, dia sanggup berhadapan satu orang. Sebab apa? Dalam hatinya hanya ada Allah. Dia tahu Allah akan jaga dia. Allah akan backup dia. Allah akan berikan kekuatan pada dia. Allah janjikan macam-macam pada dia. Allah ni tak pernah mungkir janji. Inna wa'dallahi haqqa. Allah ni kalau berjanji, Allah akan berikan janjinya pada hambanya. Itu yang buat tentera Islam kuat. Dan kita tengok sekarang, sebab rapuhnya iman, kerana dalam hati diganti oleh selain Allah, dalam hati kita ada berhala yang kita sembah selain Allah, buat kita cukup mudah dihancurkan. Dan bukan hanya itu, kita ini tak akan ditakuti pun oleh musuh Allah. Dan ini Nabi sebut jemaah. Dan kita tengok baru-baru ni ada video lagi yang muncul selepas peristiwa hentikan visa umrah seketika. Kita mintalah supaya visa ni dibekukan tak lama, sebab saya antara orang atau grup ketiga yang sebelum grup ketiga yang selepas saya ni, grup saya, selepas saya satu grup, kedua, ketiga dah tak boleh masuk lah. Saya alhamdulillah sempat lagi pergi bawa jemaah, Ustaz Haslin pergi ke sana, alhamdulillah. Lepas saya lagi dapat, lepas lagi tu tak dapat dah tak dapat masuk dah. Tapi kita minta lah, mudah-mudahan
pembekuan visa umrah ni dipercepat, jadi tak lama-lama. Mudah-mudahan haji semua orang Allah dapat panggil pergi haji, insya-Allah. Kita perhatikan, lepas peristiwa tu ada satu video yang tular di media sosial, khususnya di Facebook. Video seorang yang tak berpakaian dekat atas tilam, bahasanya bahasa orang seberang. Dia kata apa? Kita mungkin orang tu berfahaman etis. Dia kata apa? Tengoklah, Tuhan yang kau sembah ni, dia sebutlah tapi dalam bukan bahasa gitu. Tuhan yang kau sembah ni tak nak tolong kau pun waktu ada masalah COVID-19. Tengok Kaabah kosong, tengok Mekah kosong. Cakap macam tu. Kalau Tuhan kau ada, mesti dia tolong kau, mesti tolong korang ni, orang-orang Islam ni. Lepas tu kau tengok ajaran Muhammad semua diikut, padahal dia tu siapa? Manusia juga macam kita, macam aku, kata dia. Mati juga Muhammad tu, sama je macam kita juga, macam aku. Nah, jadi jangan rahmati Allah. Intinya dia sebut macam tu lah. Dia panjang video dia, tapi inti poinnya dia sebut Nabi tu orang biasa dan Allah tu tak ada. Kalau ada mesti apa? Mesti dibantu time susah ni. Kalaulah orang macam ni ada depan jemaah, apa jemaah nak jawab soalan dia? Macam mana nak jawab soalan dia? Kalau orang macam ni depan jemaah tanya soalan yang sama, apa jemaah nak jawab? Ada nak tolong jawab? Macam mana kita nak jawab? Pertama orang etis ni dia guna logik akal. Kita pun jawab dengan akal. Caranya macam mana? Kita tanya pada dia, kau percaya tak rasa sakit? Bila dia kata percaya, kita lempang tu, pum, betul kan? Lempang kita. Sebab dia demam kita kan? Cakap tu lempang, pum tu. Kalau dia marah, kau kenapa lempang aku? Sakit tau. Kau percaya kan sakit? Sekarang sakit. Sakitlah kau lempang aku. Okey? Cuba kau explain. Cuba kau tunjukkan macam mana bentuk sakit. Kalau dia boleh jawab, memang kita respect habis dia. Tapi kalau dia tak boleh jawab, kita dakwah lagi. Jadi macam tu. Sama juga macam kami umat Islam. Allah ni tak boleh sama dengan makhluk. Sebab Allah khalik, kita makhluk. Allah yang cipta kita ni. Bila Allah diwujudkan dengan yang pernah kita nampak oleh mata, ada bayangan dalam fikiran, itu semua makhluk. Walaupun Allah ini tak kami nampak zatnya, tapi kami percaya Allah tu ada. Macam kau percaya rasa sakit tu wujud, cuma kau tak boleh nak explain, tak boleh nak keluarkan macam mana rasa sakit tadi. Sampai tahap macam tu sekali. Kita tengok di Myanmar. Saya pernah tengok satu video jemaah dekat Myanmar Rohingya dulu, waktu tengah dahsyat-dahsyatnya. Budak kecil umur 2-3 tahun dilempar ke atas bawah pedang. Bawah pedangnya. Jatuh budak tu terbelah dua. Pum, bawah standby. Sap, terbelah dua habis. Tinggal macam tu je. Sampai tahap macam tu sekali, musuh Allah ni tak takut langsung dengan kita. Agak-agak kenapa? Kita kena buat postmortem je. Agak-agak kenapa? Taib. Dan itu berlaku. Ini tanda ketiga. Semakin banyak orang yang tak takut dengan orang Islam, tak hormat, tak respect. Dan yang keempat, Nabi sebutkan dalam hadis ni, jemaah rahmati Allah, dan Allah akan timpakan penyakit dalam hati kamu. Nah, penyakit ini Nabi sebut dengan nama wahn. Dan sahabat bertanya, apa itu wahn? Sebab yang sahabat faham wahn tu artinya buruk, tak baik. Apakah penyakit yang buruk? Apakah penyakit yang tak baik itu? Nabi pun jawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Jamaah rahmati Allah, maka inilah dia hadis tadi yang kedua, riwayat Abu Daud, dan nombor hadis 4297.
Dan hadis riwayat Imam Ahmad nombor hadis 278 disahihkan oleh Syekh Albani rahimahumullah. Baik. Berdasarkan tanda-tanda tadi, dua hadis yang sudah kita bacakan, penyakit ni berbahaya atau tak sebenarnya kalau tertimpa pada kita? Bahaya. Bahaya, cukup bahaya. Dan kalau penyakit yang berbahaya ni, apa ubatnya jemaah? Ubatnya para ulama kita sebut satu je. Setiap penyakit ada ubatnya. Setiap apa-apa penyakit mesti ada ubat. Termasuklah penyakit yang paling bahaya yang Nabi sebut wahan tadi pun ada ubatnya. Apa dia ubatnya? Ubatnya adalah mengingat mati. Satu tu je. Mengingat mati. Kita batuk, kita tahu simptom batuk kalau terkena, dan kita akan cari ubat. Kita tahu ubat banyak kan? Ubat ni untuk apa, ubat ni untuk apa, ubat ni fungsinya apa kelebihan dia, kenapa harganya mahal. Mahal macam mana pun orang mesti beli sebab tahu kelebihan tu. Jadi sama juga ubat penyakit wahan ni adalah mengingat mati. Apa faedah dia? Apa kelebihan dia jemaah? Sehingga mampu menjadi ubat pada penyakit yang cukup dahsyat dan bahaya tadi. Tapi ada beberapa mukaddimah. Yang pertama, mengingat mati ni Nabi sebutkan dalam saya akan bacakan dua hadis dan satu ayat Quran menjadi mukaddimah dan dalil bahawa mengingat mati ini cukup dituntut oleh agama kita. Yang pertama, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqsiru zikra hazmil lazah." Banyak-banyak ingat sang pemutus kelazatan, atau banyak-banyak ingat mati. Hadis tadi riwayat Imam An-Nasa'i nombor hadis 1824. Dan hadis riwayat Imam Tirmizi nombor hadis 2307. Dan hadis riwayat Ibnu Majah nombor hadis 4258. Dan hadis ini dihasan sahihkan oleh Syekh Albani rahimahumullah. Baik, ini yang pertama. Dan yang kedua, kata Nabi yang mulia, hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, satu hari seorang Ansar datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Ansar itu bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin mana yang paling baik?" Dia tanya dua soalan. Soalan pertama, mukmin mana yang paling baik? Sebab dia tak nak jadi mukmin yang biasa, dia nak jadi mukmin yang luar biasa. Dia tanya, mukmin mana yang paling baik? Dan Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling baik akhlaknya, bercakap lembut, berbicara tak pernah menyakiti, bergaul sentiasa santun, sentiasa hormat pada orang tua, sayang pada anak-anak, cinta pada saudara semuslimnya, berbuat baik kepada ibu ayah, keluarga kerabat, isteri-isterinya, ihsan pada anak-anaknya. Dan inilah antara ciri-ciri mukmin yang paling baik. Kemudian Ansar bertanya lagi, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin mana yang paling cerdik?" Dan Nabi pun menjawab, mukmin yang paling cerdik adalah orang yang, atau seseorang yang banyak ingat mati dan buat persiapan menghadapinya. Itu antara yang Nabi jawab. Hadis tadi riwayat Ibnu Majah nombor hadis 4259, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahumullah. Dan jadi kita juga, dalil ketiga adalah ayat Quran. Kita boleh ambil pelajaran daripada sini, kerana Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Kita selalu baca sebelum kita tidur. Baik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi, yang khalaqa, menciptakan, maut, mati, wal haya, dan hidup. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kalau kita perhatikan dalam Quran, bila Allah sandingkan antara hidup dan mati, mana yang Allah dulukan? Bila dalam Quran kita cari, jumpa dua ayat, jumpa perkataan yang Allah sandingkan hidup dan mati, mana yang Allah dulukan?
mati. Macam contoh dalam ayat ini, allazi khalaqal maut wal haya. Mati dulu baru hidup. Para ulama tafsir sebut antara hikmahnya Allah nak beritahu kita semua ni start daripada tak ada menjadi ada. Kita ni dulu daripada tak ada menjadi ada. Sebab kita Allah adakan, lahirkan, wujudkan dekat dunia, kita kena banyak-banyak syukur pada Allah Azza wa Jalla. Itu antara hikmahnya. Sebab tu kita bila nak tidur pun kita baca Bismika Allahumma amut wa ahya. Ini dalam hadis, tapi yang kita selalu baca Bismika Allahumma ahya wa amut pun boleh, tak jadi masalah, no problem. Baik. Dan jadi mati mengajarkan kita bahawa kita hilang daripada hidup sementara. Kita tak ada. Dan juga begitu kehidupan kita ni berasal daripada tak ada. Semuanya daripada tak ada, Allah yang jadikan. Dan perhatikan dalam ayat itu, jamaah rahmati Allah, dalam ayat tersebut Allah jelaskan lagi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan Allah akan liyabluwakum, menguji kamu, siapa ayyukum, antara kamu, ahsanu, lebih baik, amala, amalnya. Allah tuntut dalam Quran, Nabi sebut dalam banyak hadis untuk beramal dengan apa yang kita pelajari. Jangan pernah hadir menuntut ilmu tapi tak pernah mengamalkannya. Al-ilmu bila amal kasyajarah bila samar. Ilmu tanpa amal umpama pokok yang tak ada hasil, tak ada buah. Kita tanam pokok, antara tu pokok yang buahnya cukup berharga itu adalah sawit, getah, cukup berharga. Orang antara lain durian, tambah Asia durian lah. Okay. Saya ingat lagi dulu beli buah waktu zaman, mungkin zaman ibu ayah pun rasa masih sempat beli buah satu bakul. Nampak tak? Satu bakul kan, langsam berapa je, 50, ada 100, ada. Dekat Johor saya pernah jumpa, sepanjang saya hidup sekarang ni, sekali je. Sekarang ni masih ada dekat Johor orang jual durian dalam bakul, langsam macam tu. Tapi waktu isteri saya ngidam, jemaah tahu tak apa yang dia ngidam? Durian. Tahu tak durian apa yang dia ngidam? Musang king. Botak pala saya beli, jemaah. Belilah satu, ambil satu kan, letak timbang. Sekali nak bayar, jemaah tahu berapa harga dia? RM120. Gugur kepala saya. Ya Allah, RM120 sebiji je, buka kecil. Orang sekarang ni bukan jual durian, dia jual kulit durian. Bukan makan pun kulit durian. Ada ke orang buat kulit durian tu buat selipar? Tak ada. Buat baju? Tak ada. Buat kopiah? Ada? Tak ada. Buang macam tu je. Makan buah tu je. Tapi itulah dia. Kita menanam, kita nak hasil. Kita tanam pokok tu, kita jaga pokok tu, kita nak buah dia. Tak ada orang tanam pokok, dia nak pokoknya. Tanam pokok durian tahun-tahun, tanam pokok sawit, tanam pokok getah. Bila dah ada hasil, dia bagi orang. Kau ambillah hasil ni, aku tak nak. Ambillah sawit ni, aku tak nak. Ambillah durian ni, aku tak nak. Ada ke orang macam tu je? Memang sukalah orang yang dibagi durian. Tinggal jual aja. Dia nanam 10 tahun. Tak ada orang macam ni. Kita menuntut ilmu, yang dituntut sebenarnya adalah amalnya. Orang beramal, insya-Allah dia ada ilmu. Orang berilmu belum tentu beramal. Orang beradab dia ada ilmu. Orang berilmu belum tentu lagi beradab. Jadi kurang lebih macam tu jemaah. Dan jadi sebab tu Allah sebut hikmah Allah jadikan hidup mati ni, antara lain Allah nak kita berlumba dalam amalan kita. Siapa yang ahsanu amala, paling baik amalnya. Baik, ni azan dulu ke terus? Terus. Azan. InsyaAllah. Kita beri ruang pada azan. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah.
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. InsyaAllah. Kita teruskan sikit lagi. Dan antara hikmahnya Allah jadikan hidup mati supaya kita berlomba-lomba dalam amal. Macam mana nak dapat amal yang terbaik, itu kena banyak-banyak mengaji, banyak-banyak menuntun ilmu. Dan wahuwal aziz, dan Allah ini maha perkasa, wal ghafur, dan maha pengampun. Taib. Imam As-Sudi menyebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi bahawasanya yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tadi, orang yang paling baik amalnya adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan membuat persiapan menghadapi kematian. Kita menuntut ilmu ni, amal kita tu harusnya amalan yang menjadi bekal untuk kita berjumpa dengan Allah nanti. Dan itu antara mukaddimah tentang mati. Dan kesimpulannya ada 5 faedah kelebihan kita mengingat mati. Ada 5. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan Allah, mengingat mati adalah ibadah. Sangat dituntut oleh agama dan seperti mana yang diperintahkan oleh suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat mati, insya-Allah ada nilai pahala Allah bagi dekat situ. Kemudian yang kedua, zaman dimuliakan Allah, kita mengingat mati membantu kita khusyuk dalam salat. Nabi SAW bersabda, ingatlah mati dalam salatmu, kerana ia akan membantu memperbaiki salat seseorang. Dan sentiasalah ingat bahawa salat kita itu salat yang terakhir. Salat kita mungkin isyak ni, jamaah ni, kejap lagi ni, salat kita yang last. Solat kita yang terakhir. Mungkin subuh nanti pun kita bukan menjadi golongan orang yang mampu solat bersama-sama. Mungkin waktu tu kita bukan lagi solat, tapi mungkin kita disolatkan. Kita tak tahu. Sentiasa anggap solat kita solat yang paling akhir. Dan ini Nabi sebut. Hadis tadi jamin rahmati Allah, hadis riwayat Imam Ad-Dailami dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahumullah. Dan seterusnya, yang ketiga, faedah ingat mati menjadikan seseorang semakin mempersiapkan diri berjumpa dengan Allah. Kerana balik pada surah Al-Mulk tadi, Allah akan tanya dan Allah suruh kita memperbaiki amal banyak-banyak, dan itulah antara amalan yang paling Allah suka.
Sebab kalau kita tahu kita akan mati, kita tahu lepas mati kita akan jumpa dengan Allah. Dan kita tahu Allah akan tanya amal-amal kita, apa yang kita buat waktu kita hidup. Itu Allah akan tanya. Dan yang keempat, mengingat mati, faedah mengingat mati akan membuat seseorang memperbaiki hidupnya. Memperbaiki hidupnya. Kita tengok zaman rahmati Allah, saya pernah berjumpa dengan seorang hamba Allah waktu tu 3-4 tahun lepas di Masjid Puncak Alam, pada bulan Ramadan, hari ke-27 Ramadan, saya berjumpa dengan dia solat asar, solat jemaah sama-sama. Dia berada di saf paling akhir, posisi paling kanan sekali daripada saf tu. Saya solat sama dengan hamba Allah tadi, umur lebih kurang dalam lingkungan 50-60 tahun, pakai kopiah putih, baju hitam, seluar krim. Okey, saya jumpa dengan dia, solat sama-sama, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, sujud last tu dia dah tak bangun. Sujud aja. Saya lepas solat saya tengok lagi, imam zikir saya tengok lagi. Sebelah saya je. Tapi saya nak tegur takut. Sebab apa? Saya pernah kena kuliah subuh di Saujana Saujana Impian Kajang. Sebelah saya seorang hamba Allah, sebelah kanan solat juga sama, rakaat terakhir dia tak bangun. Saya ingat dia mati. Saya kejut-kejut, bangun. Sekali dia bangun betul, lap air liu je. Wow, punya dia tidur. Allah salli ala Muhammad. First time jumpa orang solat tidur. First time. Kalau tahajud tu waktu Ramadan tu biasalah kan. Ini solat subuh hari biasa tidur. Saya ingat hamba Allah bahasa itu tidur. Saya takutlah, tapi dia orang lama sangat lain macam tu. Saya pegang badan dia sejuk. Lepas saya pegang tu dia terus rebah ke sebelah kanan. Dia macam ni kan. Pok, jatuh belah kanan. Panggil imam datang, cek rupanya meninggal lah. Saya sedih waktu tu, sayu saya. Sebab apa? Walaupun saya tak kenal dia, tapi saya tengok tanda kematian dia. Kalau kita kira pertama, tanda kematian dia mati, wafat, meninggal bulan Ramadan. Yang kedua, ini kalau kita tengok dari waktu, bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, hari ke-27, kemungkinan dia sempat Lailatul Qadar semalam tu. Kemudian kalau ikut waktu, dia wafat pada waktu asar, antara waktu yang Allah sebut dalam Quran wal asri. Wal asri ini ikut tafsir, ada dua tafsir, dua pendapat. Yang pertama demi masa, yang kedua demi waktu asar. Tapi yang yang digunakan oleh jumhur ulama ini adalah demi waktu, demi masa. Baik, waktu asar dia wafat. Kita tengok hadis hari Jumaat, siapa yang selepas solat asar dia berdoa, insya-Allah Allah akan kabulkan doanya. Nah, jadi hari Jumaat waktu asar ni cukup dahsyat jemaah rahmati Allah. Baik, saya ulang lagi, dia meninggal Ramadan. Kemudian hari 27. Kemudian waktu asar, kalau pada keadaannya dia meninggal di masjid. Kemudian yang kelima, masih ada wudu. Yang keenam, dalam solat. Yang ketujuh, saat sujud. Dan ini ya Allah Akbar, orang yang paling rapat keadaan dia dengan Allah ini adalah orang yang tengah sujud. Orang yang tengah sujud. Saya tak kenal pun pakcik tadi, saya tak kenal. Tapi tanda kematian dia buat saya cukup sayu je. Ya Allah, satu persoalan timbul dalam fikiran saya. Ya Allah, apa yang dia amal sampai Allah matikan dia macam tu je. Saya pernah juga jumpa hamba Allah yang setiap hari dia infak RM2 dekat tabung masjid. Sekarang dah meninggal, ada dekat Pening. Hari-hari, tiap kali waktu solat, dia akan masuk RM2 dalam tabung masjid. Dia berjanji apa? Allah dah bagi aku macam-macam, takkan RM2 pun aku tak boleh masuk dalam tabung. Hari-hari, tiap kali waktu solat dia bagi. Jamaah tahu dia meninggal dekat mana? Dekat masjid dia. Allahumma salli ala Muhammad. Dan jadi kita bila kita ingat mati, kita akan sentiasa perbaiki hidup kita.
Kita akan selalu iri dengan orang yang Allah matikan tadi dalam keadaan yang cukup dahsyat macam tu. Kita selalu minta, Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam kebaikan, jangan matikan aku dengan cara yang buruk. Tapi itu hanya apa? Zikir saja yang kita sebut daripada mulut, tapi tak pernah pun kita amalkan. Selalulah ingat kematian, insya-Allah dia akan memperbaiki hidup kita. Kerana Nabi sebutkan, zaman rahmati Allah, banyak-banyak ingat sang pemutus kelazatan. Kerana seorang yang mengingatnya saat sempit, Allah akan lapangkan. Dan siapa yang mengingatnya saat lapang, dia tidak akan tertipu dengan dunia. Hadis tadi riwayat Ibnu Hibban dan Baihaqi dihasankan oleh Syekh Albani rahimahumullah. Faedah ingat mati yang kelima, membuat kita tidak berlaku zalim. Jamaah yang dimuliakan, setiap apa yang kita buat, misqala zarratin khair wa syarra yarah, itu Allah akan kira. Baik buruk kecil macam mana pun, walau sebesar zarrah, Allah akan kira. Ingat tu. Teori ni jangan hanya tahu je, tapi kena amalkan juga jemaah. InsyaAllah apa yang kita nak buat, kalau buruk kita akan takut sebab Allah kira. Dan antara perkara yang kita kena jauhi adalah berlaku zalim. Zalim pada tumbuhan, haiwan saja dilarang, apatah lagi pada saudara se-Islam. Dalam perang pun Nabi masih pesan kepada sahabat, jangan berlaku zalim pada musuh. Tunggu musuh serang dulu baru kita serang. Kalau musuh tak serang, jangan serang. Dan cukup sekali cucuk saja. Jangan pok betul-betul kau jahat kan, tikam berkali-kali, tak ada. Nabi tak suruh macam tu. Sekali tusuk, habis, mati, tinggal. Dan itu dia kena start dulu. Dan banyak lagi lah kalau adab dalam perang ni zaman rahmati Allah. Itu menunjukkan bahawa orang Islam ni sebenarnya tak zalim. Sebab Nabi ajar macam tu. Nabi ajar macam tu. Tapi kita tengok kat media sosial sekarang, cukup sedih. Perkataan kita tahu kan, al-lisanu kasyayf, lisan seseorang ni macam pedang. Kalau terlajak perahu boleh reverse, terlajak kenderaan boleh patah balik, salah jalan boleh kembali pada ke pangkal yang betul. Tetapi kalau terlajak lidah atau lisan perkataan, dia ada bekas. Dan bekas tu akan diingat sampai mati. Orang ingat tu. Dan kita tengok antara media fitnah sekarang apa? Facebook. Orang mudah komen bukan-bukan kan. Kadang ada orang buat status yang memecah belahkan. Ada orang yang buat perkataan-perkataan yang mungkin jadi fitnah. Orang suka, orang share lagi. Orang yang share tak suka, marah. Padahal tu asalnya daripada siapa? Daripada kita. Kita ingat jemaah, setiap benda yang kita komen kat Facebook tu, kalau orang tak suka, kita kena tanggung dosanya. Apatah lagi kalau perkataan kita tu zalim pada dia. Bahaya. Kalau kita mati, Facebook tu mati juga tak? Tak mati. Bila tak mati, waktu hidup banyak komen bukan-bukan, banyak buat status bukan-bukan, banyak sakitkan hati orang dalam tu, agak-agak dosa tu jalan tak? Kalau orang masih lagi baca, masih lagi komen, masih lagi share, walaupun orang tu tak tahu kita dah mati dah, dosa tu jalan tak? Jalan kan? Hati-hati. Dan antara cara untuk itu adalah kita selalu ingat kematian. Kerana insya-Allah orang yang ingat mati, dia tak akan berlaku zalim. Ingat juga pesan Allah dalam Quran surah Mutaffifin ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Ni Allah pesan betul-betul, wahai orang yang buat zalim pada orang lain. Kau ingat kau buat ni, kau tak akan dipanggil oleh Allah. Kau ingat kau buat semua benda ni, kau tak akan dibangkitkan oleh Allah. Allah tanya balik. Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka sesungguhnya akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla? Saat dibangkitkan tu, semua kita buat jadi saksi. Semua yang kita buat terpampang jelas di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan ini bahaya jemaah. Dan itu antara faedah kita ingat mati. Dan
tambahan lagi supaya kita lebih memperkuat ubat melawan penyakit paling bahaya dekat dunia, yang penyakit wahan, ubat mengingat mati tadi. Saya tambah lagi ramuannya, sebuah nasihat daripada Imam Ad-Daqaq. Daripada Imam Ad-Daqaq, pesan beliau, Imam Qurtubi tuliskan pesan Imam Ad-Daqaq ni dalam kitabnya At-Tazkirah, iaitu keutamaan orang yang ingat mati ada 3, dan ada juga hukuman orang yang tak ingat mati pun ada 3. Pertama, keutamaan orang yang ingat mati, kata Imam Ad-Daqaq dalam kitab At-Tazkirah karangan Imam Qurtubi. Pertama, orang yang ingat mati dia akan bersegera untuk taubat. Sebab apa? Dia tahu mati depan mata, dan antara amalan yang dapat membersihkan seluruh dosa-dosa dia itu adalah dengan taubat. Kemudian yang kedua, hati yang sentiasa qanaah, selalu rasa cukup. Kalau kita perhatikan dalam hidup kita, semua Allah bagi asasnya cukup. Tapi ada tak Allah bagi cukup-cukup? Allah bagi lebih pada kita. Tapi kapasiti kita menerima rezeki itu cukup. Kita buktikan sama-sama. Pertama, bila kita lapar. Sekarang lapar tak? Lapar tak sekarang? Dah makan belum? Alhamdulillah. Kalau belum makan, saya seram juga. Jemaah tengok saya macam nak makan saya. Yang belum makan, biasanya orang Malaysia ni suka yang ringan-ringan, macam roti canai kan. Kalaulah waktu kita lapar, depan kita tu ada 10 keping roti canai, siapa yang boleh habiskan 10 keping tu? Cuba angkat tangan. Ada? Tak ada. Gila apa ustaz ni habiskan 10 keping? Tak boleh. 2 keping boleh habis tak? InsyaAllah. 3 keping? InsyaAllah. Tapi beratlah. 4 keping? Tak boleh. Biasa 3 keping dah kenyang lah. Nah, apalagi kalau orang belanja, kenyang dia double. Tapi kalau bayar sendiri itu macam Allah. Kan? 3 keping lah. Baki 7 keping tu pergi mana? Dah ada depan kita deh. Baki 7 keping tu pergi mana? Ada orang yang simpan, ada orang yang bagi, ada orang yang sedekah, ada yang infak dan macam-macam. Walaupun depan kita tu 10 keping roti canai, hakikatnya yang boleh masuk dalam perut tu 3 keping je jemaah. Yang lebih tu siapa punya? Ada hak orang lain kat situ. Kita kena ingat. Contoh yang kedua, baju. Baju kita berapa almari? 1 almari kan? InsyaAllah. Bukan ada orang pakai baju 1 tu je. Tak ada. 1 almari. 1 Ustaz? 1 almari. Bukan 1 lain. 1 almari. Waktu kita nak pakai, siapa boleh pakai satu almari tu, baju tu dalam satu waktu? Tak ada kan? Kita mesti pilih satu. Betul? Kita ambil yang perlu saja. Yang lebih kita tinggal. Kasut. Kasut banyak cantik-cantik. 2-3 pasang. Pernah tak jumpa orang pakai kasut 3 sekaligus? Tak pernah kan? InsyaAllah. Nah, jadi macam itulah dalam hidup kita. Orang yang hatinya cukup, dia adalah orang yang paling kaya sebenarnya. Tapi orang yang tak pernah rasa cukup, dia adalah orang yang paling miskin. Dan inilah bahayanya cinta pada dunia. Bezanya, kita perlu dunia, tapi kita tak boleh terlalu mencintainya. Bahaya. Bila kita terlalu mencintainya, kita akan mencarinya. Bila kita akan mencarinya, dia akan semakin berat, dan semakin berat. Tak pernah rasa puas, tak pernah rasa cukup. Kita buktikan teori tadi dengan praktikal. Boleh? Saya minta jemaah sini, ini surah Al-Amin. Surah Al-Amin ya. Saya minta jemaah surah Al-Amin sama-sama mengira dengan saya 1 sampai 10. Boleh? InsyaAllah. Senang kan 1 sampai 10? Okey. First time lah ustaz kuliah suruh mengira. Ingat kita ni budak tadika ke apa kan. Senang tak kira 1 sampai 10? Senang ya. Kalau senang kita kira sekali lagi boleh. Tapi bukan 1 sampai 10, 1 sampai 1000.
Senyap seorang je. Seorang je mengira. Mana lain pergi suara tadi kuatnya, semua mengira tadi ramai-ramai. Sekarang mana pergi tu? 1-2 suara je ada. Apa yang kita rasa bila kita mengira 1 sampai 1000 tu? Beratlah Ustaz. Betul tak? Kalau 1 sampai 10,000, baliklah Ustaz ni, tak payah datang lagi sini lah. Buat habis masa kita je kan. Makin lama makin berat. Bila kita mengira dunia, nombor, bila kita dah start kira 1, 2, 3, ada tak hujung nombor tu? Tak ada. Tak ada hujung nombor tu. Bila ada 99, ada lagi 999, ada lagi 999, ada lagi 9999, terus je sampai mati macam tu. Ada tak hujung? Tak ada. Sebab tu dalam nombor ada satu istilah, dia bentuk I. Apa istilah tu? Infinity. Dia bukan I betul lah, dia I macam tu kan, infinity. Nombor, start kita kira nombor, tak akan ada hujung. Tak percaya, cubalah kira. Tapi bila kita start mengira, makin lama makin berat, makin berat dan makin berat. Dan ada satu benda yang habis. Jemaah tahu apa? Umur kita habis. Orang yang kejar dunia, dia lupa umur dia makin berkurang, makin berkurang dan makin berkurang. Tak ada habisnya. Dan itulah dia dituntut ni kita untuk selalu ingat mati, supaya hati kita ni, keinginan kita ni selalu dibendung untuk qanaah, cukup. Dan yang ketiga, semangat dalam ibadah, insya-Allah. Dan orang yang meninggalkan, melupakan kematian, dia akan terkena 3 hukuman. Hukuman yang pertama, dia akan menunda taubat. Hukuman yang kedua, dia tak pernah rasa cukup dan tak pernah ridha pada apa yang Allah bagi kat dia. Dan yang ketiga, selalu malas dalam ibadah. Bila malas dalam ibadah, habis. Saya selalu pesan dengan anak-anak murid saya. Saya pesan apa? Dalam dunia tak ada istilah orang bodoh, tapi yang ada istilah orang malas. Bila malas, macam-macam boleh jadi. Bila rajin, semua insya-Allah dia boleh dapat. Man jadda wajada. Tapi kalau malas, habis semua yang buruk kita akan dapat. Baik, nah jadi itulah dia pembahasan kita malam ni, membincangkan tentang satu penyakit yang cukup dibimbangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah dia penyakit wahan, dan ubatnya adalah bukan mati, mengingat mati. 5 faedah ditambah dengan nasihat Imam Ad-Daqaq tadi, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Jadi sebelum ditutup, ada sedikit iklan yang ingin saya sampaikan. Insya-Allah fil kharij, saya rasa di luar sebelah sana kita ada buat jualan sana tadi. Kami ada buat jualan. Kami daripada Muslim Care, kita juga dulu ahli lembaga pengarah Mahat Tafiz Pulau Meranti. Kami ada buat jualan dekat luar sana. Jualan kami ni sebahagiannya kami akan berikan pada asnaf setiap hari Jumaat, dan sebahagian lagi kita ada kongsikan pada anak-anak pondok kita. Untuk hari ni setiap hari Jumaat kan, kami buat di pertubuhan rumah kebajikan asnaf Sungai Udang. Sungai Udang tepi jalan tu, kami baru daripada situ tadi, tu yang dapat panggilan ganti terus ke sini lah tadi, lepas asar tadi kat sana terus pergi sini. Jadi boleh tengok di YouTube kami ada share dekat situ. Jadi jemaah membeli dekat luar tu, ada juga bagian jariah untuk asnaf ni. Jadi antara jualan kami ini menghasilkan produk bidara daripada head to toe, daripada hujung sampai hujung. Yang mana fungsi bidara ni insya-Allah kita tahu untuk menghindari gangguan, dan ikhtiar kita untuk menjauhkan diri daripada gangguan tadi. Antara produk kami ada sabun bidara, insya-Allah nanti boleh dapatkan dekat luar. Produk kita ada halal JAKIM dan KKM, jadi tak perlu risau. Kemudian kami ada juga sabun tanah liat. Sabun tanah liat ni khusus untuk orang yang ada penyakit kulit, nak ikhtiar boleh insya-Allah.
Kemudian kami ada juga aromaterapi bidara. Siapa yang resdung, kemudian hidung tersumbat, ada masalah pernafasan, boleh beli produk bidara kami untuk terapi. Kemudian kita ada juga minyak angin bidara. Siapa yang selalu naik angin tu boleh beli minyak angin kita. Kita ada juga minyak wangi bidara Raudhah. Itu kami ambil patinya daripada Madinah. Sekarang nak cium kapet Raudhah pun tak boleh, dah kena blok masuk Madinah. Jadi siapa yang rindu bau Masjid Nabi, itu kita campur dengan bidara, itu boleh dapatkan dekat luar sana. Dan semua produk kita ni antara tandanya kalau kita bau busuk, itu tanda kita ada gangguan jemaah. Jadi kita kena sama-sama ikhtiar lah. Atau pening kepala, bau pening kepala, bau sendawa atau bau muntah, atau ada yang blocking tak boleh bau padahal bau dia sedap, itu juga ada something wrong. Nanti kat luar sana juga kita ada tester. Siapa yang nak test dia ni ada gangguan atau tak ada, itu boleh dapatkan satu minyak dekat luar. Kami beri nama Aura 7 Duri. Nanti pakai bau atau pakai di nadi. Kalau rasa berdebar-debar, panas seram sejuk, kemudian atau panas satu badan, sedawa atau muntah dan lain-lain simptom-simptom tadi, pening kepala, itu antara tanda juga kita ada gangguan. Sebab minyak yang jemaah akan try itu nanti, itu minyak yang pati. Kalau yang lain campuran, yang tu memang pati khas untuk rawatan. Baik. Dan untuk makanan, kami ada juga makanan dekat luar. Kita ada popcorn, insya-Allah. Popcorn ni kita buat, kita ambil daripada orang Islam kita, orang Melayu Muslim kita yang buat. Popcorn ni besar-besar, nanti boleh rasa test dekat luar tu, boleh test sampai habis, rasa harganya RM10. Kemudian kita ada juga sambal, go sambal. Habis aku sambal. Oh, sambal paru ada. Oh, tinggal sambal paru je. Sambal ikan bilis habis dah. Nah, jadi sambal paru ni insya-Allah siapa yang suka makan paru, sambal dia tak berapa pedas. InsyaAllah sesuai, dan kita boleh bawa mana-mana sebab dia dalam bentuk packaging. Yang buat produk ni Abang Isman Hijaz. Jadi saya jumpa beliau dekat Mekah sebelum saya balik sini. Jadi dia offer pada saya, Ustaz, ni ada satu produk ni untuk dijual Muslimin Care, kalau Ustaz nak tu insyaAllah boleh lah. Saya pun ambil, Alhamdulillah. Saya try dulu, saya jual kat jemaah sana, tapi memang sedap. Packaging tu dia boleh buat atau dia boleh tahan makanan dalam tu sampai 2 tahun. Itu kalau tengok kat packaging tu belakang ada dia punya expired date, ni tahun depan. 2 tahun. Tak buka 2 tahun tahan. Buka 2 minit je tahan. InsyaAllah. Sebab sedap. Lebih sedap orang belanja. Ada kat luar sana tu, insyaAllah. Kemudian kita ada macam-macam lah. Senang cerita, sido mampir kata orang Jawa. Silakan disinggah, insyaAllah. Ada bahagian kita untuk asnaf kat situ. Dan yang kedua, di belakang ada tabung kami. Jadi sekarang ini kami ni tengah mengumpul dana untuk mencari van. Untuk cari van, sebab kami nak bawa sumbangan. Ini kadang-kadang banyak beras, minyak sebagainya. Dan untuk tahun ni kami, akhir tahun lepas kami dah start dah. Sampailah bulan sekarang ni. Jadi kami mula dalam satu Selangor dulu. InsyaAllah kalau Allah izinkan kita boleh keluar Selangor. Jadi masalah kami sekarang ni kenderaan. Dan anak-anak kita yang perempuan pun tak ada kenderaan juga. Jadi kami berhajat untuk buka wakaf van. Jadi dekat belakang tu tabungnya. Nanti boleh daftar juga dekat luar. Kami buka 2,000 lot. Satu lot bersamaan satu nama, bersamaan RM50 saja. RM50 untuk satu nama, untuk wakaf van. Siapa yang berhajat, daftar namanya dekat luar, boleh masuk tabungnya kat dalam ni, insyaAllah. Saya mohon maaf zahir batin, maafkan saya, doakan saya. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa